Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai yang bertanya kepada saya kenapa buat PhD dalam bidang sastra Melayu di Korea Selatan. Mungkin ini adalah jawapan terbaik saya. Sekitar tahun 2014, bulan Februari, saya menerima panggilan telefon dari seorang profesor Korea yang bernama Profesor Dr. Ko Yong Hun. Beliau berkata kepada saya, "Umi, jika Umi serius untuk melakukan PhD dalam bidang sastra bandingan Malaysia-Indonesia, silakan datang ke Hankook University of Foreign Studies kerana pihak universiti bersetuju untuk menaja yuran pengajian Umi." Mendengar kata-kata itu, saya berasa Masya Allah, terkejut dan sangat terharu kerana permohonan saya baru saja beberapa bulan hanya melalui email. Itu saya menghantar CV dan juga proposal PhD ke email Profesor Dr. Ko Yong Hun, dan hari itu beliau menghubungi saya dan menyuruh saya pergi sesegera mungkin dan juga mendapatkan beasiswa untuk saya. Mac 2014, saya tiba di Seoul dan buat pertama kalinya bertemu dengan Profesor Dr. Ko Yong Hun. Beliau membawa saya ke pejabat pentadbiran Hankook University of Foreign Studies dan memperkenalkan saya sebagai pelajarnya. Maka hari itu saya didaftarkan dengan begitu baik dan pantas sekali. Barulah saya sedar bahawa profesor di kebanyakan universiti-universiti di Korea Selatan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Pihak universiti memberikan sepenuh kepercayaan kepada profesor untuk memilih dan bersetuju sekiranya pihak universiti memberikan beasiswa kepada pelajar yang dipilih oleh profesor tersebut. Hal ini menunjukkan keunikan belajar dalam ijazah tinggi di Korea Selatan. Anda haruslah melalui profesor terlebih dahulu. Uniknya Hankook University of Foreign Studies ini kerana ia adalah satu-satunya universiti bahasa yang paling lama di Korea Selatan, ditubuhkan sejak tahun 1954. Hari ini terdapat lebih 54 buah jabatan bahasa-bahasa dunia di Hankook University of Foreign Studies, dan bahasa-bahasa ini kebanyakannya diajar oleh profesor yang berbangsa Korea, walaupun yang mereka ajar adalah bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Parsi, bahasa Melayu dan juga lain-lain negara. Jadi ini menunjukkan keupayaan dan kekuatan dan kesungguhan orang-orang Korea untuk menguasai bahasa luar sejak tahun 1954 lagi. Berdasarkan pengalaman saya selama 4 tahun 6 bulan belajar di Hankook University of Foreign Studies dalam bidang sastra Melayu Indonesia, saya mendapati orang Korea begitu berlumba-lumba untuk menguasai bahasa asing, tetapi mereka tidak sesekali meruntuhkan martabat bahasa Korea yang mana bahasa mereka adalah bahasa yang pertama. Walaupun mereka, para pensyarah saya terutamanya, berkelulusan daripada Cambridge, daripada Harvard, daripada Oxford dan daripada universiti-universiti seluruh dunia, tetapi sesama mereka tidak akan bercakap melainkan dalam bahasa Korea. Begitu juga di dalam kelas, walaupun ada pelajar-pelajar asing, pensyarah tetap selesa untuk menggunakan bahasa Korea dibandingkan dengan bahasa Inggeris atau bahasa asing yang lain. Malah saya juga pernah dimarahi oleh rakan-rakan sekelas yang berbangsa Korea kerana tidak pandai, tidak menguasai bahasa Korea. Mereka berkata pada saya, "Mengapa kamu datang ke sini sedangkan kamu tidak menguasai dulu bahasa Korea?" Sedangkan saya hakikatnya datang untuk menguasai sastra Melayu, bukan sastra Korea. Tetapi begitulah kebanyakan kecintaan orang-orang Korea terhadap bahasa mereka sendiri. Suatu ketika saya pernah bertemu dengan seorang profesor Korea yang pakar dalam bahasa Arab. Saya bertanyakan di manakah beliau mendapat PhD dalam bidang bahasa Arab. Katanya beliau hanya belajar bahasa Arab di Hankook University of Foreign Studies, Seoul, bukan di negara-negara Arab. Hal ini menyebabkan saya sangat terkejut kerana bahasa Arab beliau sangat halus dan sangat tinggi, malah bersumberkan kepada bahasa Al-Quran. وزارة التربية والتعليم الكورية قد اختارت اللغة العربية كمادة رسمية لتكون ضمن امتحان القبول بالجامعات، يعني بصفتها لغة أجنبية ثانية. Justru ini menunjukkan bahawa disiplinlah yang menjadikan kebanyakan orang-orang Korea dapat menguasai bahasa asing dengan baik dan tidak sesekali meminggirkan bahasa Korea yang menjadi bahasa percakapan mereka sehari-harian.
Negara Korea telah mengajar saya untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa dan kesusastraan kita. Biar di mana pun kita belajar bahasa dan bahasa asing, tetapi ia tidak sesekali mengubah kedudukan bahasa dan sastra kita sendiri.